inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Popular guru kita. Guru kita ni satu Malaysia kenal. Saya nak murid dia lah. Kita pun, sebab apa? Sebab kita pun nak tumpang kemuliaan dia. Tak? Kita perlu jujur kepada guru kita. Kenapa kita berguru dengannya? Saya berguru dengan Tuan Guru supaya Tuan Guru dapat bawa saya kepada Allah. Supaya Tuan Guru dapat buang segala sifat-sifat buruk dalam diri saya. Kejujuran kita menjadikan persiapan bagaimana kita dalam menuju kepada Allah. Okey, bye. Assalamualaikum. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
Kota Kinabalu 93.9 FM. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري penuh rahasia ku berdoa saat senang dan berduka aku hamba yang berbangga walau miskin atau kaya قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري Ya Tuhanku, pemilikku, Dikau tahu suratanku yang tersirat di jiwaku, kesedihan kepayahanku. Bantu daku sehalusnya, pemilik seluruh hamba. Kau penolong, kau pemurah, sebelum sabar tersirna. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري Segalanya dengan segera pertolongan di kurnia menghilangkan kesulitan dan memberi pengharapan. Maha dekat, maha hebat, mengetahui, mendengari. Ku akui kelemahanku, itulah kesedihanku. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري Ku menanti di pintumu, hadir bersama rahmatmu, pada kurniamu ku berada, tetapkanlah ku di sana. Ku bersangka sebaiknya seumpama sang pencinta, permudahkan yang setia setiap masa dan ketika. قد كفاني
sampai di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, diiktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011 1128 4323 atau 017 796 8199. Bina masa depan bersama kami. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islami, semuanya di IKIM. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersiaran kita waktu ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar menerusi rancangan Bicara Adab untuk kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini dalam kitab Fiqhul Hayah. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan, dah pun bersedia di hujung talian. Kita ada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz dalam kesibukan tu menyelit juga malam ni kita untuk perkongsian dalam rancangan Bicara Adab, dan kita nak sambung untuk pengajian dalam kitab Fiqhul Hayah untuk kekayaan muka surat 38. Tapi sebelum itu Ustaz, kita mulakan dengan majlis doa majlis taklim terlebih dahulu Ustaz. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. DJ Nur Hayati Paradi Hafizahullah Ta'ala, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan, sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Kita niatkan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar, dan Allah kembalikan kepada kita apa yang kita sedang pelajari, apa yang kita telah pelajari, apa yang akan kita pelajari untuk kita gunakan pada waktu kita memerlukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه.
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدك وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah, taufik daripada Allah, kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita keafiatan, kesihatan, kelapangan untuk kita masih lagi bersama-sama hadir dalam satu majlis yang cukup baik dengan niat-niat yang baik, dan kita mengharapkan dengan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi salah satu daripada bukti perhambaan kita kepada Allah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, untuk menambah kenal kita kepada Allah, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi perbahasan kita di dalam minggu ini di dalam kitab Fiqhul Haya karangan Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, membicarakan perkara-perkara yang sering berlekat dalam kehidupan kita, yang mana kita ingin atau tidak mengambil pelajaran daripadanya sahaja ataupun tidak. Dan kita dah bahaskan sebelum ini berkaitan dengan harta yang sememangnya menjadi sesuatu yang kita sering cari, kita suka mengumpulnya dan sebagainya. Namun sebenarnya ada sisi yang lebih penting daripada harta itu kita kumpul sehingga menjadi banyak. Tetap yang ingin disebutkan bagaimana harta itu menjadi jambatan kepada kita untuk sampai kepada Allah. Bagaimana kita gunakan harta itu agar nanti dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat keridhaan Allah. Kerana di dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW menyebutkan, bahkan kita dah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, berkaitan dengan apa yang Nabi sebut ketika mana nanti di akhirat kaki kita tidak mampu melangkah, melainkan kita menjawab 4 pertanyaan. Antaranya apa? Harta kita daripada mana kita peroleh dan ke mana kita belanjakan. Maksudnya perkara berkaitan dengan harta bukan berbicara tentang banyaknya sahaja, tetapi sumbernya itu merupakan perkara yang akan dipertanggungjawabkan. Dan tak ditanya pun tentang berapa banyak. Yang ditanya daripada mana dapat,
ke mana kita salurkan. Itu saja. Maka kita setelah mendapat kurniaan dan pemberian daripada Allah dengan diberikan sedikit daripada nikmat harta, maka yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana kita dapat menggunakan harta itu dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita cerita tentang harta, sudah tentu akan menjadi satu yang kita sebut pair ataupun talazum. Mesti cerita, bila cerita harta, mesti cerita nak kaya. Ada ke orang kata saya nak harta sebab nak miskin? Tak. Dah tentu bila cerita harta, kerana yang diinginkan adalah kekayaan. Dan bab pada pertemuan malam ini membicarakan tajuknya kekayaan. Kaya bagaimana yang kita nak. Dan kaya yang macam mana yang sepatutnya ada pada kita. Nabi SAW macam mana kaya ni? Dan bagaimana pula kaya kita? Adakah sama kaya kita seperti kaya Nabi? Ataupun adakah sama faham kaya kita dengan faham kaya seperti mana yang telah dibawakan oleh baginda Nabi SAW? Baik, kita tengok kitab kita halaman 38. Kata penulis hafizahullah ta'ala, mulakan dengan apa yang Nabi pesan. Perkara pertama, cerita tentang kaya sudah bukan cerita tentang berapa banyak duit, berapa banyak rumah-rumah sewa, berapa banyak tanah-tanah, berapa banyak kenderaan, bukan. Tapi Nabi sebut apa? Kekayaan bukanlah pada harta benda. Awal-awal lagi telah dijelaskan pada kita. Kenapa? Kerana dunia ini tidak ada nilainya. Kita dah sebutkan dunia ini adalah tempat bercucuk tanam untuk menuju akhir. Kalaulah tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dunia ini tempat untuk bercucuk tanam untuk menuju akhirat. Kalaulah punya nilainya dunia, nescaya orang-orang kafir tidak akan dapat sedikit pun daripada nikmat dunia. Tetapi kerana tidak ada nilainya, maka diberikan. Siapa yang usaha, maka dia dapat. Namun di akhirat tidak ada nanti balasan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka disebutkan apa dia? Kekayaan bukanlah pada harta benda, tetapi ia pada kekayaan jiwa. Kaya itu adalah kaya jiwa, ghina nafs. Jiwa kita kaya. Jadi kalau kita fahami makna kaya yang sebenar, kalau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebut dengan istighna. Jadi apa makna kaya ni? Orang yang kaya sepatutnya, ni sifat kaya. Kaya ni dia tidak berhajat kepada apa-apa. Itulah orang kaya. Kalau tanya tentang orang kaya, sebab apa? Sebab semua dia ada, maka tak berhajat. Tapi kalau orang miskin, maka dia berhajat pada macam-macam. Maka kita hari ini tengok pada diri kita. Kita ni berhajat banyak ke berhajat sikit? Ada kalanya orang makin banyak hartanya, makin banyak keinginannya. Makin banyak hartanya, makin banyak hutangnya. Maka di mana kayanya? Sebab itu betapa sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan orang yang kaya itu adalah kaya jiwanya. Sehingga yang kurang pada kita nanti akan disebutkan dalam bab ini bukanlah tentang duit yang kurang, tapi yang kurang pada kita adalah rasa cukup. Itu sebenarnya yang tak ada.
sehingga sentiasa kita rasa kurang. Sedangkan sudah banyak yang tidak kita minta telah diberikan. Baik, kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Kekayaan sebenar bukan memiliki jumlah harta benda yang banyak. Kerana hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Kalau kita kata orang tu ada banyak, semuanya Allah yang berikan. Bukan pun suatu yang mutlak milik dirinya sendiri. Kerana dirinya dan segala miliknya adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri adalah milik Allah. Maka bagaimana yang di sekeliling kita kepunyaan kita? Maka disebutkan kemudian apa? Kekayaan jiwa merangkumi 4 perkara. Kalau kita nak kaya, jadilah orang yang kaya jiwa. Maka penulis kata, kalau nak jadi orang yang kaya jiwa, perlu ada 4 ciri-ciri ataupun 4 perkara dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama, sifat bermaruah dan menjaga kesucian diri. Jaga muruah kita, jaga kehormatan diri kita, jaga agama yang kita junjung. Jangan kerana inginkan sesuatu daripada dunia, maruah kita korbankan. Kita miskin sebenarnya, miskin harga diri, miskin jiwa. Ketika mana kita sanggup mengorbankan maruah dan kesucian diri kita hanya kerana sesuatu yang tidak kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat rasa mencukupi terhadap apa yang sudah dimiliki. Perlu ada pada kita sifat ataupun rasa cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, cekap dalam menilai untung dan rugi secara hakiki. Maknanya secara hakiki di sisi Allah. Yang mana yang menguntungkan, yang mana yang merugikan. Dan yang keempat, tidak mahu tenggelam dalam kerendahan dan kehinaan. Ini 4 perkara yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin kaya jiwa. Kemudian penulis bawakan lagi penjelasan. Tadi kita dah sebut, sebenarnya dalam hidup kita apa yang tak cukup adalah rasa cukup. Itu yang tak cukup. Bukan ini tak cukup, itu tak cukup. Dah serba-serbi dah kita dapat. Maka disebutkan apa? Al-qana'ah, rasa cukup itu kerehatan. Rasa cukup ini apa? Kerehatan. Kita bila kita berusaha dan merasa kita mendapat sesuatu dengan usaha kita sendiri, maka itu meletihkan. Letih, penat. Kerja kan penat. Tapi bila kita merasakan ia adalah dari pemberian Tuhan, maka sudah tentu ianya akan jadi kerehatan. Kerana pemberian. Kita kalau diuruskan kehidupan, rehat tak? Rehat. Kenapa? Kerana diuruskan. Rumah orang kalau ada pembantu rumah, rehat tak? Rehat. Sebab apa? Baju orang basuh, sidai, serika, rumah kemas. Kerana ada yang mengurus. Maka dalam hidup, kalau biarkan diri kita mengurus, maka akan penat dan lelah. Tapi bila mana kita menyerahkan kepada Allah, maka kita akan rehat. Kerehatan bagi diri kita. Bukan hanya zahirnya, tetapi jiwanya. Tak pening, ya Allah, macam mana ni. Boleh ke, dapat ke, boleh jual ke, tidak ke, banyak ke, sikit ke. Kadang-kadang kalau kita berniaga tu, tak tahu daripada mana orang tu dapat iklan kita. Tiba-tiba dia datang beli. Saya tak buat pula iklan tu sampai ke Sabah Sarawak. Macam mana Encik dapat? Tak tahu saya, ada orang forward dalam grup. Dia pun tak tahu siapa yang forward. Siapa yang menyampaikan? Allah. Maka rehat.
Maka di sini disebutkan lagi apa? Tengok, al-qana'ah, yakni rasa cukup, itu kerehatan. Kita akan rasa, memadai dah apa yang Allah berikan, ini yang selayaknya untuk kita dan sebagainya. Sedangkan tamak itu kegilaan. Tamak itu kegilaan. Sampai banyak mana kita nak kumpul. Orang tamak, orang gila je yang kumpul sampai tak cukup tangan. Kumpul, tak larat angkat pun. Seseorang yang tamak ialah orang yang tidak bijak. Apa sahaja yang kita telah, sedang dan akan dapati telah ditentukan oleh Allah secara pasti. Telah ditentukan oleh Allah secara pasti. Kalau macam tu kita tak payah usaha lah Ustaz. Dah tentu dah banyak mana kita dapat. Kalau kita tahu, jawapannya ya. Dulu kalau kita bahas Syekh Rasuluddin menyebutkan, ya, kalau kita tahu banyak mana dah kita akan dapat, dah lah. Tak payahlah pergi jual, akan dapat banyak tu juga. Persoalannya siapa yang tahu takdir Allah pada dirinya. Tak ada siapa yang tahu, maka berusaha. Maka perbuatan usaha itu adalah ibadah dan asbab untuk kita mendapat sesuatu. Namun ada keadaannya kita tidak mendapatkan rezeki ataupun sesuatu itu dengan usaha dan sebab kita, tapi dengan yang lain. Jadi ini perkara yang perlu kita fahami dengan baik. Nanti kalau sempat kita kongsikan pada pertemuan semalam, kita ada bersama dengan Al-Fadil Ustaz Lutfi Muharram. Tajuk yang beliau bawakan, adab berniaga. Untuk beri faham pada kita, ingat yang kita lakukan ini sebab untuk kita mendapat sesuatu daripada Allah. Tapi boleh sahaja Allah berikan rezeki tanpa kita membuat apa-apa. Bahkan kalau ada orang kata, contohnya, macam mana tak buat apa-apa dapat rezeki. Baik, kita boleh sebutkan tujuan dalam kita mencari rezeki itu untuk makan lah. Kita boleh sebut makan. Duit tu salah satu tujuan untuk makannya. Jadi kata beliau apa dia? Beliau kata, ada tak orang yang bila mana dia tak bekerja tapi diberi makan? Ada. Apa contohnya? Banduan. Duduk dalam penjara. Bahkan Ustaz Lufi kata, makin ganas makin dihidangkan. Kalau seorang manual tu ganas, dia nak keluar pergi tempat makan pun tak dibenarkan. Habis tu macam mana? Dia duduk dalam bilik, dibawa makan pada dia, ketuk pintu, disuruh makan. Makan masuk dalam bilik. Makin ganas makin dihidangkan. Ajaib. Menunjukkan bahawa rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kata, Ustaz ni contoh bukan, bawalah yang faham. Binatang. Ustaz Lufi kata semalam, tak ada perusahaan, tak ada bank, tak ada sijil, tak ada apa-apa. Gemuknya lebih besar daripada kita. Kenyang makannya. Sehat hidupnya. Anak pun banyak. Tak pernah fikir hutang, tak pernah fikir diudit kena bayar apa-apa, tak pernah. Sebab itu rezeki itu luas maknanya. Bukan hanya tentang berapa bilangan dan sebanyak mana duit dan kekayaan, tetapi semua orang boleh rehat dengan pemberian Allah. Bagaimana caranya? Dengan merasa cukup apa yang diberikan. Baik, sebelum kita rehat, kita tengok sedikit lagi apa yang disebutkan. Seseorang yang tamak ialah orang yang tidak bijak. Apa sahaja yang kita telah, sedang dan akan dapati telah ditentukan Allah secara pasti. Jika seseorang itu tamak kepada apa yang
tidak pernah ditentukan untuknya, maka dia tidak akan dapat memilikinya selama-lamanya. Jika dia tamak kepada apa yang ditentukan untuknya, maka dia telah membuang masa dan emosinya dengan sifat tamak tersebut. Kalau kita sudah meyakini bahawasanya rezeki itu ditentukan Allah, maka dengan apa yang Allah dah tentukan, tak payah susah-susah. Tak payah sampai susah hati, buang masa lebih berusaha sampai lupakan tanggungjawab pada Allah. Sedangkan muqaddar, rezeki itu dah ditentukan kadarnya. Maka Al-Fadhil Ustaz Rajab Mukrim menyebutkan, kalau kita buang masa dengan sesuatu yang dah pasti, sia-sia. Macam tu juga kalau kita nak dapatkan sesuatu yang bukan memang milik kita, tak akan dapat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur dengan pemberiannya, kadarnya, bilanya, bagaimananya. Maka melakukan usaha itu adalah satu ibadah. Hasil atau tidak, dapat atau tidak, atas Allah Ta'ala. Tak perlu sampai perlu melakukan yang haram hanya untuk mendapatkan sesuatu. Maka disebutkan lagi apa? Jika dia tamak kepada apa yang ditentukan untuknya, maka dia telah membuang masa dan emosinya dengan sifat tamak tersebut. Kerana tanpanya, dia tetap akan mendapatkan apa yang telah ditentukan untuknya. Itu hakikat. Benda yang memang kita akan dapat. Contoh, semua orang akan dapat nasi lemak. Beratur je lah. Tak payah berebut siapa dulu, siapa kemudian. Tunggu masa, akan dapat. Tapi kalau benda tu tak cukup, hanya pada bilangan tertentu, barulah kita berebut. Namun pada rezeki yang Allah berikan, tak. Semua orang ada bahagiannya yang Allah tentukan. Kadarnya berbeza mengikut ketentuan dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung selepas ini dengan sebahagian lagi makna kehilangan. InsyaAllah bila dah memiliki, ada kehilangan pula. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya Rasulullah. Dapat ku kembali mengubah yang terjadi, pasti takkan ku ulangi, walau hanya sekali. Namun hanya doa yang bisa ku kirimkan, nasihatmu madu penyembuh luka, apabila bersamamu hilang dukaku. Lewat ku sedari nilai cintamu, apabila
komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Wahai anak-anakku, ibu dan ayah teringin sangat nak naik kapal pelayaran Islamik. Hadiahkan ibu ayah dan pasangan tercinta anda pelayaran Islamik yang asli dengan barisan asatizah-asatizah hebat dalam menyaksikan keindahan lautan terbentang luas melalui krus mewah Costa Serena dari Itali. Musical Forum, konsert nasyid terapung, tazkirah dan solat berjamaah sambil nikmati matahari terbit dan terbenam. Daftar segera kerana slot hampir kehabisan. Daftar WhatsApp 012-775-0655 atau layari www.pelayaranislamik.com. Yang pastinya makanan halal. Lahad Datu 107.3 FM. Alhamdulillah kembali bersiaran menerusi bicara adab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Perkongsian kita pada malam ini dalam pengajian kitab Fiqhul Hayah untuk kitab bab kekayaan. Kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Nur Hayati Paradi. Kita sambung sedikit lagi dalam bab ini. Kalau baca separuh tak sempurna pula rasa. Jadi kita baca juga walaupun masa sangat mencemburui kita. Kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis, faedah fahami kehilangan agar kita menghargainya. Biasa orang akan rasa bernilai ni sesuatu bila hilang. Namun kita kena ingat masa lalu sesuatu yang tidak boleh diundur. Maka kata Imam Al-Ghazali, itulah yang paling jauh masa lalu. Kerana tak akan boleh diundur. Maka apa disebutkan? Al-Imam Ibnu Atha'illah Sakandari radhiyallahu ta'ala pernah menyebutkan dalam munajatnya, wahai Tuhanku, apalah yang kehilangan bagi orang yang telah menemuimu? Bahasa yang sangat tinggi. Apalah yang orang hilang kalau dalam dirinya, dalam hidupnya telah mendapatkan Allah? Sedangkan apa pula yang ditemui oleh orang yang telah kehilangan? Kalau orang kata saya dah dapat macam-macam tapi saya tidak mendapatkan Allah, ketahuilah sebenarnya dia tak mendapat apa-apa. Kenapa? Ini memahamkan kita dalam makna mahabbah. Orang kalau bercinta, dia ada tak apa bang, hidup susah ke, tak makan ke, apa ke, yang penting abang ada dengan saya. Itu bahasa orang cinta. Walaupun nanti lapar dia marah dekat lelaki dia tu, tak erti ke nak cari kerja, tak erti ke ni tak tahu, marah dia beletir tu, cerita lain. Tapi bila bercinta, itulah seakan-akannya. Hakikatnya kepada Allah, itulah yang perlu kita ingat. Orang yang sudah mendapatkan Allah, dia tidak kehilangan apa-apa.
Dan orang yang tiada Tuhan pada diri, sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Maka disebutkan di sini apa? Kehilangan itu bermula pada sebuah kehendak untuk mengekalkan apa yang tidak kekal. Bila kita ingin mengekalkan sesuatu yang tidak kekal, maka akan bermulalah episod kehilangan. Kalau sebelum ini kita sebutkan bermulanya sifat rasa memiliki pada sesuatu, di situlah kita akan hilang dan sengsara. Maka disebutkan apa? Kehilangan itu bermula pada sebuah kehendak untuk mengekalkan apa yang tidak akan kekal, sehingga mengabaikan yang maha kekal. Ingin kekalkan kekayaan kita dan harta kita, sehingga melupakan yang sebenarnya yang kekal akan nanti kita temui adalah Allah. Inilah yang selalu kita lupai dalam kehidupan. Kekal pula bermula pada kehendak untuk bersama dengan yang maha kekal. Dalam sebuah perhubungan yang kekal lagi mengekalkan. Yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, yang takkan hilang daripada kita, hanya Allah. Maka binalah perhubungan bersama Allah ketika senang dan susah, ketika gembira dan sedih, ketika sengsara dan bahagia. Kita rasa kehilangan sesuatu kerana kita tidak pasti apa yang bakal kita dapati setelah itu. Bahasa penulis. Kita rasa kehilangan sesuatu kerana kita tidak pasti apa yang bakal kita dapati setelah itu. Sebab tu kita rasa kehilangan. Tapi kalau kita tahu apa yang akan kita dapati setelahnya, maka sebenarnya yang kita hilang itu bukan kehilangan. Tengok disebut, jika dengan kehilangan tersebut kita akan mendapat sesuatu yang lebih bernilai, bererti apa yang kehilangan itu bukanlah suatu kehilangan, tetapi suatu modal, atau ini suatu pelaburan untuk mendapat sesuatu yang lebih besar. Maka kita fahami, kita korbankan harta kita, kita belanjakan harta kita, masa kita untuk sesuatu yang Allah redai, itu bukan hilang, tapi itu pelaburan untuk nanti bertemu dengan Allah Rabbul Jalil dan mendapat keredaan daripadanya di akhirat. Orang yang begini bukan hanya kaya di dunia, tetapi kaya di akhirat. Bukan hanya kaya pada dirinya, tetapi kaya juga pada jiwanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita sifat kaya seperti mana kayanya para sahabat, jiwa raga mereka, sampai bukan sahaja mereka korbankan harta mereka untuk agama, tetapi mereka telah korbankan dan berikan jiwa mereka untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dan berhimpun di akhirat bersama dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pertemuan kita dalam pertemuan akan datang dengan satu lagi tajuk yang cukup besar lagi untuk kita bahaskan. Itulah dia berkaitan dengan hidayah. Masya Allah, hidayah tu minggu hadapan insyaAllah. Bila sebut tentang kekayaan dan kehilangan pun dah cukup dah Ustaz. Dia sampai kehilangan kata lah Ustaz. Bila dengar, terima kasih banyak Ustaz. Moga-moga jadi asbab jugalah untuk kita jadi orang kaya jiwa, seperti mana yang awal tadi penulis katakan, supaya kita ni memiliki ataupun jadi orang yang kaya jiwanya. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi Ustaz. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. بحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك
الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراط يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك